Haji Rozilan Abdul Rahman, yang saya muliakan Emeritus Profesor Sir Dr. Hadi Abid Hamzah, Pengasas Perubatan Elektronik Malaysia ataupun Malaysian Indigenous Medication, Dr. Siti Fatimatul Zahra Amir, Wakil Bless One Holding Berhad dan Hospital Perubatan Elektronik Melaka, Dr. Sir Zahari Saad, Pengarah Urusan Gezenhat Laboratories and Pharmaceutical dan berkaki tangan, Puan Zaitun Hamzah Abdul Hamid, Pengarah Operasi dan Keuangan Gezenhat Laboratories and Pharmaceutical, Dr. Dim Rosli Mahmud, Setiausaha Majlis Perubatan Elektronik Malaysia dan Ahli Jawatankuasa, semua naib yang membawa gelaran Sir dan Lady Dim, Profesor-Profesor Perubatan Elektronik Malaysia, Doktor-doktor dan kaki tangan Klinik Kumpulan Majlis Perubatan Elektronik Malaysia, Madim dan semua NGO yang hadir, yang berusaha ahli kumpulan G2000 yang mengendalikan projek Advocacy of Electronic Medication in Treating HbA1c, Glucose, Creatinine and Cholesterol Level in Blood, yang berusaha ahli kumpulan SPLD yang telah disampaikan diketuai oleh Dr. Aisyah tadi, ahli-ahli ISIPAI yang sudah hadir bersama-sama pada pagi ini, sukarelawan-sukarelawan yang saya sayangi, kasihi, beserta pasangan dan keluarga, sila beri tepukan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, semua yang hadir yang mungkin saya tak sebutkan pada pagi ini. Hari ini sebenarnya kita bersyukur sangat kerana kita bersatu, berkumpul pada pagi ini dalam satu keluarga yang besar. Niat hati kami sebagai penganjur, majlis apresiasi ini sebenarnya majlis dulung-dulung kali kita adakan pada tahun ini, sebenarnya adalah untuk menyatakan terima kasih yang tidak terhingga kepada pesakit-pesakit kita ataupun kita sebut sebagai sukarelawan yang telah mengorbankan masa, tenaga, keuangan untuk bersama-sama menjayakan projek yang kami lancarkan ini. Tanpa kerjasama tuan-tuan, puan-puan, pasangan masing-masing keluarga, nescaya projek ini tidak dapat pengiktirafan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan adalah mereka yang diraihkan pada hari ini. Terima kasih kerana sudi datang dari jauh, datang untuk bersama-sama kami. Perkara yang kedua, kami sebenarnya hendak berkongsi, sebab yang hadir pada pagi ini bukan sahaja daripada kumpulan G2000, bukan sahaja daripada SPLD, dan bukan sahaja daripada mereka yang terlibat secara langsung dengan projek yang kami buat ini, tetapi adalah juga mereka-mereka yang terlibat dalam syarikat-syarikat multi-level, yang terlibat dengan berkaitan dengan kumpulan perubatan elektronik. Hari ini saya diamanahkan untuk berkongsi kejayaan kita dalam projek yang bertajuk ini, keberkesanan perubatan elektronik dalam merawat HbA1c, gula, kreatinin dan kolesterol, kolesterol dalam darah. Sebab apabila kita menyebut diabetes, kita hanya tahu satu penyakit, diabetes. Tetapi sebenarnya bersama dengan diabetes, kita membawa lagi 4 atau 5 penyakit-penyakit kronik yang sedang menunggu kita. Kalau tadi Dr. Aisyah telah menyatakan dengan jelas kepada kita bahawa kanak-kanak yang dilahirkan dengan sedikit kekurangan ataupun kita sebut sebagai autism, dengan kemajuan, dengan kemampuan kumpulan perubatan elektronik, dengan teknologi yang Allah izinkan kepada kita, dengan kaedah rawatan yang kita ada, alhamdulillah dapat membantu kanak-kanak autism ini yang mana dunia pening kepala untuk mencari penawar. Sekali lagi, untuk presentation yang kedua, saya menegaskan bahawa dengan kemampuan kumpulan perubatan elektronik, dengan keadaan rawatan, kaedah yang kita ada, yang kita guna pakai kepada pesakit-pesakit kami, bermula daripada tahun 2013, projek kami berlangsung sehinggalah Jun 2014. Daripada kita bermula dengan 10-11 orang pesakit yang sudi untuk bersama-sama dengan projek ini, sehinggalah kita dapat mengumpul sebanyak 30
sukarelawan untuk bersama-sama dengan kami. Jadi terima kasih kami ucapkan. So hari ini kami nak berkongsi apakah kejayaan yang kita boleh kongsikan kepada diri kita dan juga saudara mara kita yang lain, terutama mereka-mereka yang paling hampir dengan kita, anak beranak kita, jiran dan sebagainya. Kita tidak lihat perubatan elektronik, kekuatan kita adalah kepada LBN. LBN ni apa? Live body nosol, yang menggunakan mesin OPEM, yang kita gunakan untuk merawat pesakit-pesakit kita. Ini adalah elemen yang terpenting, kerana kita menggunakan sampel yang kita ambil daripada pesakit kita letakkan di mesin ini, dan mesin ini akan membaca semua ketidakseimbangan, ketidakstabilan yang berada dalam badan pesakit dan terus dirawat. Sebab itu dipanggil live, dirawat terus semasa 60 minit. Pesakit-pesakit kita dirawat terus dengan kaedah ini. InsyaAllah dalam keadaan pesakit-pesakit yang mengalami masalah kencing manis ini, semua penyakit yang berkaitan juga akan dibantu. Kemudian kita akan berikan pesakit-pesakit kita dengan ubat-ubat yang berbentuk pil, yang berasaskan kepada ni, kita tengok dipanggil diskets ataupun globules, yang kita ada regimen dia untuk pesakit-pesakit kencing manis. Kita juga bagi untuk cegah kegagalan buah pinggang. Kita fokus dekat sini kepada kreatinin. Kemudian kita fokus juga kepada jantung dan kepada tahap kolesterol pesakit kita. Seterusnya apa yang kita beri pada pesakit kita ialah ECPI. Ini elemen-elemen penting. ECPI mampu untuk kadar gula dalam darah dengan efektif. Sebab air ECPI ini telah dilengkapkan dengan sifat-sifat yang sangat halus, yang tinggi kadar redoxnya, tak sama dengan air-air yang lain. Sebab itu dalam projek ini kita bekalkan 1.5 2 botol, maksudnya 3 liter. Satu hari semalam habiskan. InsyaAllah kita akan mampu untuk mencegah kencing manis. Dan kita juga beri Galdrenheim Total Health ni, GTH, untuk diambil 3 kali sehari. Dan kita tengok, oleh kerana kita ni perubatan elektronik ini berada dalam dipanggil di Malaysia, kita berada dalam perubatan tradisional, perubatan alternatif, complementary. Tetapi yang saya suka nak kongsi, kita lah insyaAllah setakat ini satu-satunya perubatan alternatif yang menggunakan database saintifik. Database saintifik ini kita ambil setiap bulan. Pesakit-pesakit kita ni kita akan bawa. Kalau kami di Kuala Selangor, kami bawa pergi Pelabuhan Kelang, jauh tu, sebab dia kata paling hampir kat Teluk Intan ada Gribbles. Tapi sebagai rasa kita lebih dekat ke Pelabuhan ke. Kemudian pesakit yang berkumpul di Selayang, alhamdulillah sebab pesakit kita ramai, Gribbles patologi ni bersedia bekerjasama membawa staf dia untuk datang ke klinik Selayang. Jadi maksudnya kejayaan kita ini kita nak kongsi bahawa kita bukan nak dakwa benda yang kosong. Kita kata kita mampu rawat diabetes, kita mampu turunkan kadar gula tanpa ada saintifik, tanpa ada bukti-bukti saintifik. Dan kita telah persembahkan, kita presentkan kaedah rawatan kita, apa yang kita telah buat, data-data yang kita ada, mendapat ujian daripada OIU pada kita punya convention alternative medicine yang ke-52 yang berada baru ni di Kuala Lumpur. Saya rasa terpukan lah untuk pasokan electronic medication. Dan kita tengok, kalau kita tengok, kita semua ada bukti-bukti yang kita ambil daripada Gribbles sebelum, selepas, dan ini kita ambil sebanyak paling banyak kita ambil 6 kali bacaan setiap bulan. Yang paling lama 6, ada yang kumpulan 1 selama 9 bulan bersama kita. Okey, hari ini sebenarnya saya tidak detailkan sebab presentation yang detail tu mengambil masa. Hari ini saya ambil dia punya gist saja yang saya nak kongsikan. Kita tengok kita ada 2
kita bahagikan dua kumpulan K1, K2. K1 ni sebenarnya kita bezakan dari sudut penggunaan mesin open tadi untuk membuat LBN. Kumpulan satu ni K1, dia kita pinjamkan mesin LBN balik, bawa balik ke rumah. Jadi pesakit kita ni boleh guna mesin LBN ini lebih daripada 5 jam sehari. Dan kumpulan 2, K2 adalah kumpulan yang hanya datang ke klinik membuat rawatan LBN seminggu sekali selama 1 jam. So kita dapat keputusannya, nampak ada perbezaan, keberkesanan antara kekerapan kita menggunakan mesin yang kerap dengan yang hanya sekali seminggu. Jadi kita tengok di sini ada 4 perkara yang kita kena pasti untuk kita tengok penurunan untuk kadar glukos. Kumpulan K1 sebanyak 73%, yang orang kata meningkat sebanyak 27. Sebab itu dengan HbA1c, kalau kita tengok keempat-empat bacaan yang kita kena pasti ni menurun. Bacaannya menurun. Sebab itu kita kata keunikan perubatan kita ni, you tembak diabetes, you matikan glukos, HbA1c, creatinine, kolesterol. You tembak 1, you bunuh 4. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya ini untuk kumpulan 2. Kumpulan 2 yang saya sebut tadi, guna mesin hanya seminggu sekali selama 1 jam. Peningkatan juga berlaku. Cuma ada agak degil dengan HbA1c. HbA1c sebelum ni kita tak perasan sangat. Kita hanya fokus kepada bacaan gula dalam darah yang kita ambil di jari, betul? Kalau you datang jumpa doktor, doktor ambil darah, tengok. Kalau bacaan dalam lingkungan 6, doktor puji, doktor tak marah, okey? Tapi kalau bacaannya 10 ke atas, dah kena marah. Kita tua-tua bangka ni pun kena marah rasa. Kan? Rasa tak seronok juga. Tapi kalau dengan hospital kerajaan, memang akan dimarah. Jadi kita hanya fokus kepada bacaan gula dalam darah. Tetapi HbA1c ni dia lebih ke dalam lagi. Kita mengambil kira, kita menyiasat bagaimana dia panggil attachment, kemelekatan gula dengan hemoglobin darah. Ini sebenarnya yang lebih jauh ke dalam, yang merosakkan kita punya organ-organ, yang merosakkan saraf, yang menjadikan kita kebas, menjadikan kita malas, menjadikan masalah retinopati, masalah karbo mata sebagainya. Ini sebenarnya. Jadi kita jauh ke dalam sedikit, siasatan kita pergi sampai kepada HbA1c. Dan kita tengok kenapa dia liat sikit, sebab dia adalah elemen yang kuat duduk dalam ikatan darah kita. Okey, mungkin bacaan telah 6 tapi HbA1c masih 10. Macam tu. So kita tengok kreatinin ni kita ambil bacaan untuk menggambarkan keadaan buah pinggang pesakit. Sebab biasanya bila pesakit telah mengalami diabetes lama, kerosakan pada buah pinggang akan berlaku. Jadi kita dah buat pencegahan awal. Pencegahan awal. Biasanya kalau kita sudah ambil, kita dah mengalami penyakit diabetes, selagi kaki kita tak bengkak, kita tak perasan kita ada masalah buah pinggang. Tapi dengan kaedah rawatan kita kena pasti awal. Kita cek iron chain, kita ambil blood test, so menunjukkan bahawa kita telah mencegah penyakit-penyakit kronik ni peringkat awal. Begitu juga kolesterol. Sekarang ni manusia macam dimomokkan pula dengan kolesterol. Semua orang bercakap pasal kolesterol. Macam mana nak menurunkan kadar kolesterol? Macam-macam ubat atau makanan di pasaran sekarang. Tetapi kita telah membuktikan bahawa dengan kaedah rawatan yang kita ada, yang kita bantu, insya-Allah dapat menurunkan, kalau kita tengok kadar kolesterol daripada pesakit-pesakit kita. Okey, ini perbandingan perbandingan yang kita buat antara K1 dan K2. Sebanyak 67%, berbanding 45% dengan kita hanya guna seminggu sekali. Seminggu sekali.
Kreatinin ni agak liar sikit, cuma yang ini kita tengok yang daily 50%, weekly 80%. Kolesterol perbezaannya agak 3%, perbezaan. Dan ini jelas menunjukkan kepada kita ada perbezaan, kesan kegerapan kita menggunakan kaedah terapi yang lebih gerak. Dan sekarang ni alhamdulillah, maksudnya daripada pasukan Gazel Heart Laboratories GLP telah mempromosikan untuk siapa-siapa yang berminat boleh beli LBN untuk kegunaan rumah. Promosi sikit. Kemudian konklusi yang kita buat dan pada kajian kita tadi bahawa kita dapat menurunkan kadar glucose level sebanyak 73%. Yang kedua, HbA1c sebanyak 58%, kreatinin 64%, dan kolesterol 68%, dan penggunaan harian LBN terapi adalah lebih berkesan. Dan kita menyimpulkan di sini bahawa perubatan elektronik bukan sahaja bertumpu untuk merawat glukos, HbA1c, kreatinin dan kolesterol, tetapi juga dia menghapuskan sign and symptom. Sign and symptom ni contohnya kabur, kebas, letih dan sebagainya. Dan hari ini saya bukan sahaja bercakap dari sudut data, dari sudut apa yang kita telah kumpulkan selama